Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu allazina amanu wa 'amilus salihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi syari'atihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi fadil, yang berbahagia pengerusi majlis, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, penghulu mungkin, semua adik kakak, ibu bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh barakah ini kita berjaya duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Satu tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini. Walaupun surah kita, balasah kita kecil, tapi di sudut kemuliaan kita lebih mulia daripada mahliga yang besar. Sebab masjid, surau, balasah adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjaya meletakkan diri kita ni atas landasan, ataupun dalam bahasa kitanya kena pada tempatnya. Walaupun kita sibuk dengan urusan kehidupan kita, kerja buat kita, rumah tangga kita, segala-galanya, tapi kita diberi kekuatan oleh Allah untuk sama-sama kita ingat siapa kita, selama mana kita nak hidup, dan kalau kita mati ni, siapa dia Tuhan? Apa benda hari akhirat? Apa benda alam kubur, alam mahsyar? Kita boleh faham ni. Kita sangat bimbang, takut-takut berlaku dalam kalangan kita ni, kita faham lepas daripada mati. Mati baru kita terbolah. Oh, lagu ni sudah dah. Adik kakak sekalian, tak ada guna sikit abu. Allah Subhanahu wa taala dia kirim kepada kita Al-Quran. Dia kirim kepada kita hadis. Dan Nabi kita sendiri yang mentafsirkan hadis dia. Dia tafsir melalui perbuatan dia, melalui amalan dia, dan dia tafsir ni melalui cara sahabat-sahabat yang lain ikut Nabi. Dalam ramai-ramai sahabat ni, adik kakak sekalian, dia ada asyratul mubashirun bil jannah. Allah Subhanahu wa taala dia buat ramai-ramai sahabat ni ada 10 orang. Yang Nabi kita sebut dalam hadis seorang-seorang. Orang ni aku dengar tapak kaki dia dalam syurga. Orang ni yatiru bil jannah. Dia boleh terbang dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. 10 orang hok Nabi kita jamin atas dunia ni dia boleh masuk syurga. Adik kakak sekalian, dalam 10 orang ni ada 7 orang yang disebut sebagai ahli koprak. Orang yang kaya, orang yang sibuk dengan harta benda, orang yang mengurus
Madinah Al-Munawwarah ni, daripada 10 orang yang dijamin syurga oleh Allah, ada 7 orang ahli koprak. Bapa Allah buat gitu. 3 orang lagi orang biasa. Apa tak saya sebutlah nama tu. Kalau kita buka dalam sejarah, kita akan jumpa 7 orang. Ahli koprak ni 7 orang. Bila kita sebut ahli koprak, orang ni sibuk dengan perniagaan, orang ni sibuk dengan mengurus harta benda, orang ni sibuk masa dia lagu mana dia nak guna ni. Dalam 10 orang yang jamin syurga ada 7. Maknanya kalau kita kata Allah kawan sibuk sibuk dengan menoreh ko, sibuk dengan menego ko, sibuk dengan pegol lembu, nak ceruk rupuk lembu ko, sibuk dengan gapo sekalipun, adik kakak sekalian, mana sibuk kita dengan 7 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni mengurus perniagaan, membabitkan perniagaan seluruh dunia. Allah buat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar sendiri, Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, Abdul Rahman bin Auf. Orang ni adik kakak sekalian, orang yang mengurus harta benda, yang menjadi model kepada Islam. Di samping dia urus harta benda, lagu mana dia buat sampai tahap Nabi kita beri jaminan atas dunia, dia ni boleh masuk syurga. Amba tujuan amba sebut benda-benda lagu ni para hadirin hadirat sekalian, supaya kita ni sentiasa ingat kita khabar. Dan kita boleh jadikan apa hak kita buat ni biar boleh jadi bekal kepada kita bila kita mati. Hak ni kita nak. Kita menego. Belah mana menego kita ni kita boleh tupai bukan sekadar dunia. Kita kaya dunia. Dah, kita nak kaya juga dalam kubur, kaya juga di padang mahsyar, kaya juga dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Belah mana kita nak buat? Tentunya kita kena tengok lagu mana 7 orang para sahabat ni dia buat sehingga Nabi kita bagi jaminan mu ni masuk syurga. Kita tahu 10 orang Nabi kita jamin. Baik para hadirin sekalian, kita tengok para sahabat. Sayyidina Abu Bakar sebagai contoh, Allah buat satu model. Sayyidina Abu Bakar ni dia orang kaya asal. Sebelum daripada dia peluk Islam ni orang kaya dah. Dan Allah buat Sayyidina Abu Bakar ni waktu dia jahiliyah, sebelum dia masuk Islam, tak ada lah manusia orang panggil tai idu masih kedekuk apa. Sayyidina Abu Bakar kedekuk apa. Kerjaan dia ni, kerjaan Sayyidina Abu Bakar ni zaman kita lah ni ceti. Dia pergi cari orang sesok kan, dia ketawa. Mu tak sibuk piti kan. Orang miskin tentunya dia terdesak. Mana kalau zaman kita dah dengan anak sekolah, anak nak masuk EU dengan tu, dengan ni, api air kena bayar, begitu kena bayar, apa tanah pun ada hasil, begitu ni dah. Pitih tak ada. Aku mana nak buat? Orang mari tahu pitih. Tentunya kita ni kita akan mikir kosir lah. Ambil dulu lah. Lepas tu bayar tu kita kira ke dia. Ambil piti. Bila ambil piti, orang yang miskin dia nak bayar lagu mana? Hutang hak dia berhutang. Sedangkan dia ni miskin, tak ada harta, tak ada gapo. Bila dia ambil harta dia guna pun habis. Dia nak bayar guana. Hak selama kening dia hidup ni, pendapatan dia tak cukup. Dia nak bayar guana. Jawab dia tak boleh bayar. Bila tak boleh bayar, Sayyidina Abu Bakar ni dia pergi isytihar tepi kampung. Si pula bepulan ni tak boleh bayar hutang dia, maka dia kena jadi hamba abdi kepada Sayyidina Abu Bakar. Lepas seorang jadi hamba dia. Bila jadi hamba dia kan, dia perah tenaga ni, dia suruh kerja, dia pergi makan je. Pergi makan, gaji tak ada.
gaji ni kira bayar hutang dia. Bayar hutang. Sampai tahap kalau kita baca dalam sejarah, orang yang berhutang dengan Sayyidina Abu Bakar ni berhutang 100 dinar. Tak boleh nak bayar, dia ni kena jadi hamba abdi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ni dia dapat bukan sekadar 100 dinar, sampai 1000 dinar. Baik. Hak tu jahiliyah. Allah buat sengaja sampai jahiliyah. Lagu mana Sayyidina Abu Bakar bila dia masuk Islam? Hak ni hak kita kena tiru. Kita jangan tiru hak zaman jahiliyah tu. Kita kena tiru belah mana Sayyidina Abu Bakar ni dia buat bila dia masuk Islam. Sampai tahap Nabi SAW jamin salah seorang daripadanya Sayyidina Abu Bakar. Jamin syurga oleh Rasulullah SAW. Bila dia masuk Islam, adik kakak sekalian, harta ni tak ada dalam hati dia. Dia kaya. Dia kaya. Dulu harta ni Allah duk dalam pada dia segala-gala. Buat gotu dia nampak harta, buat go ni nampak harta. Dia tak nampak dah nak mati lagu mana. Dia tak nampak dah harta dia ni belah mana. Dia nak buat supaya dalam kubur pun kita boleh pakai harta kita. Pada masyarakat kita boleh pakai harta kita. Pangkat kita, kedudukan kita, bukan sekat dunia. Dalam kubur kita boleh pakai. Di pada masyarakat boleh pakai sampai ke syurga Allah. Sampai bila-bila kita boleh pakai pangkat kita, harta benda kita atas muka dunia. Lagu mana nak buat? Kita perhati Sayyidina Abu Bakar buat lagu mana. Para hadirin, daripada seorang manusia yang disebut bakhil, kelorik hapah, bila dia masuk Islam, dia isytihar semua harta dia wakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terbalik ku, dia wakaf. Pada hadirin, kita ambo, kita tak urut sebagaimana Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu ada dalam hadis Rasulullah kata, kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan iman manusia sejagat atas muka dunia, nescaya berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita semualah tak boleh nak turu. Nah, ada ke orang yang boleh wakaf semua harta dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan tanah, dengan kereta, dengan rumah, dengan berapa dia? Ada? Tak ada. Takkan mampu, apa pun tak mampu, siapa pun tak mampu. Sebab itulah Nabi SAW sebut contoh Sayyidina Abu Bakar ni sampai kiamat. Orang yang kaya tapi dia ni orang yang mubasyiruna bil jannah, diberi khabar gembira oleh Nabi SAW sebagai ahli syurga atas muka bumi ini. Adik kakak, seorang lagi Allah buat mari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni kalau zaman kita lah ni orang gedebel lah. Kita ni sekat debel kapur ada. Sayyidina Umar ni gedebel dia ni. Sampai Afrika, Rom dan Parsi, tentera dia ni takut kepada Sayyidina Umar. Takut. Jenis manusia tak berhenti takut kat orang. Jenis manusia tak berhenti takut bila sebut perang. Daripada zaman jahiliyah pun lagu tu, zaman Islam pun lagu tu. Dia tak takut kat orang. Dan bila seorang manusia dia tidak takut kat orang, dan dia tidak ada dalam hati dia Allah, apa jadi dengan Sayyidina Umar waktu jahiliyah? Adik kakak, bini orang, bini dia, harta orang, harta dia. Dia judi. Sayyidina Umar ni dia judi. Judi tu jahat dah. Dia judi tu jahat lagi Sayyidina Umar. Dia kalah dah. Orang nak ambil pitih dia, dia kalah. Dia kata ambil pitih aku, lakuh banyak dulu. Sudah kecoh. Dia judi tu jahat dah. Judi tu kan, dia buat jahat pula atas judi. Bila orang kalah, dia ambil habis. Dia kau boleh ke dia. Kalau dia kalah, orang nak kau, lakuh banyak dulu. Siapa tahu orang tak sejudi dengan Umar ni. Pasal apa? Jahiliyah.
Tak ada dalam kepala dia Allah, Rasul, mati, hari akhirat, azab kubur, siratal mustaqim. Semua tak ada. Hak ada dunia. Belah mana aku nak buat supaya aku kaya? Belah mana aku nak buat supaya aku boleh berlaku benda dunia? Hak nafsu kita nak minum arak. Getai ke darah, nah, bukan sekat minum. Sayyidina Umar ni getai ke darah nak arak. Wanita di Mekah, hak comel, anak mudanya sapu dia habis. Bini orang tu dia gomol lagi Sayyidina Umar ni. Samsil dia siapa tahu orang tijuk khuf dia. Dia pecah kasut dia tok luar. Orang ditijuk, dia cabut pedang, dia kerak tekuk. Kih tijuk kasut. Tak ada tempat kita orang kedai lagu ni. Ni. Duduk tempat rima pun apa duduk basuh. Tak ada, dia rima saja je. Dia rima lopak. Dia sekat rima je nampak dia, orang jangan duduk nampak. Lama lopak gelek tu lopak gelek ni. Biar rima je lopak. Tak ada. Allah buat para hadirin tengok contoh Sayyidina Abu Bakar cara dia, Sayyidina Umar. Siapa tahu ada ulama mengatakan bahawa al-umar wasyayatin wahid. Umar dengan syaitan ni hak tolong. Jahatnya dia. Segala benda hak Allah larang dalam Quran, sapu cuci semua Umar buat berlaku zaman jahiliah. Itulah kerja Umar. Hak Tuhan larang dalam Quran, itulah kerja dia. Takdir Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahulah cerita Sayyidina Umar masuk Islam, kadang-kadang orang panggil tertarik. Dia masuk kerana gedebel juga. Dia berasa dia boleh buat belaka, dia berasa getogan ni. Bila dia dengar adik dia baca Quran, dia nak pergi bunuh adik dia. Dia nak buat apa semua. Tiba-tiba Allah lembutkan hati dia. Bila dia dengar adik Tina dia baca Quran tak rumah. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Adik kakak dia bahasa Arab ni, kalau kita tak faham, kita tak berasa zuq. Orang Arab kalau dia baca Quran ke siapa pun kadang-kadang dia dia kriuk. Sebab apa? Bahasa dia. Macam kita dengar Taha tu Arab nengung tu. Gapo dia Taha, bahasa Arab, tapi dia tak faham. Menyebabkan dia akan perhati ayat-ayat selepas daripada tu. Dia Quran ni dia panggil huruful muqata'ah. Huruf muqata'ah ni huruf sebutir-sebutir. Alif lam mim, Yasin, Taha, Nun, Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Semua tu dia panggil huruful muqata'ah. Bapa Allah buat turun huruf lagu tu supaya orang Arab ni bila dia dengar Alif Lam Mim, Yasin, huruf Arab, dia kata gapo dia ni, dia pun tak faham. Bila dia tak faham, dia akan perhati ayat hak mari lepas pada tu. Yasin, gapo dia? Wal Qur'anil Hakim. Quran tu adalah tu hakim. Quran itu Tuk Hakim. Menyebabkan dia satu, Quran itu Hakim. Dia bagi kata putus. Hak mana betul, hak mana tak betul, kita nak rujuk siapa? Rujuk ke Quran. Sebab Quran itu Hakim. Wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Kamu wahai Muhammad tak lain kecuali mulia Rasul yang utus saja. Maknanya Quran bukan mari daripada Rasulullah. Bukan Nabi kita reka, bukan berapa. Sebab itulah Allah cabar siapa-siapa tak percaya kepada Al-Quranul Karim, selekai buat ayat je. Dia serupa dengan Quran. Adik kakak daripada zaman Nabi Pahkuarin ni, Amor ni lama duduk negara Arab. Amor bersaya dengan penyair Arab. Dia bersyair. Mari ayat Quran sepatuh tawal mah syair dia. Tak sudut kecil lah. Maknanya kalau kita sajak lah. Orang bersajak, orang bersyair, zaman kita. Mari ayat Quran dok tawal lembah syair.
Dia tak ada seorang pun orang Arab sejak daripada zaman Rasulullah sampai hari ni dia boleh buat setanding dengan Al-Quranul Karim. Tak ada. Tak ada. Allah buat turun Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Sayyidina Umar dengar tu cair. Tak lagi dia cair. Sehingga dia pun perhati lagi adik dia baca lembek dia. Dia kata gapo dia ni bahasa Arab dia faham, dan bahasa ni bukan bahasa manusia, bukan bahasa ahlul kitab, bukan bahasa syair dak. Dia kata mari mana Quran lagu ni. Dia dengar akhir sekali dia lembek, dia naik jumpa adik dia, mereka cerita masuk Islam. Adik kakak Umar hok dulu disebut syaitan dengan dia hok tolong. Bila dia masuk Islam disebut ma min tariqin yatatarraka bihi Umar illa ma yutabi'uhu syayatin. Tak ada lorong hak Sayyidina Umar lalu kecuali syaitan tak berani turun ke belakang dia. Subhanallah. Kita ni berjalan bergenyuk syaitan dah ni. Acu nak turun mari masjid syaitan macam-macam pasal malam ni. Kan dah habis ke mi goreng kan gini lah. Kan dah habis begitulah beginilah syaitan kata Allah. Dia kata ustaz ni mari malam ni. Mula-mula dia mari pulak muka dengar lah. Tak mari malam ni. Nak maya jemaah tak jadi nak. Pasal apa? Syaitan ni bergelewak semua dengan kita. Sebab apa gelewak? Sebab syaitan tahu kita ni tidak kebal. Sayyidina Umar ni bila dia masuk Islam, syaitan tak berani dah. Dia guna gedebe dia ni, hebat dia, bengis dia untuk Islam. Sebab tu dalam Islam, para hadirin hadirat sekalian, kita kena faham Allah dia tidak larang kita kaya. Sayyidina Abu Bakar ni bapa koprak. Allah buat Nabi kita nikah dengan siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah dengan siapa dia? Orang yang disegani kerana harta dia terlalu banyak, dia sebenarnya tanah Arab. Nabi kita, dia naik apa? Dia naik kuda hak paling besar. Hak paling sahur di Madinah Al-Munawwarah, kuda Nabi. Tapi naik kuda gimana di medan perang. Dia guna untuk dakwah Islamia. Dia guna untuk perjuangan, guna untuk apa? Tidak salah, adik kakak sekalian, tidak salah. Bahkan sebagaimana apa sebut, kita kena ingat 10 orang hok jamin syurga, 7 ahli koprak. 7 orang ahli koprak. Hok kaya sungguh tu ahli koprak. Kalau kita pergi Madinah, adik kakak sekalian, jarang jemaah haji kita orang umrah bila pergi Madinah ni, dia tahu sejarah Madinah. Kita pergi, ada satu tempat di Madinah Al-Munawwarah ni, ada satu tanah, adik kakak lebih kurang 2 ekar. 2 ekar. Kita tengok ada bekah tapak rumah Abdurrahman bin Auf. Zaman tu dia buat rumah luas mana? 2 ekar tanah. Siapa dia Abdurrahman bin Auf? Salah seorang daripada hak Nabi kita jamin masuk syurga. Bapa Allah dia guna harta dia kena sebagaimana hak Tuhan sebut dalam Quran, sebagaimana hak Nabi kita sebut dalam hadis, dia kena. Sebab tu dia dijamin syurga. Maknanya apa nak sebut kita ni orang jenis mana kita? Kita orang zuhur. Tengok Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Lagu mana dia guna supaya orang panggil cara kehidupan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu boleh bawa sampai kepada kubur, dalam kubur pada masya siratal mustaqim pak dalam syurga. 10 orang ni adik kakak. Kalau kita baca dalam kitab, sifat kita atas dunia ni tak boleh lari daripada 10 orang.
Ada hok kopra kambing, saudagar kambing, sahabat-sahabat Nabi. Ada hok saudagar pakaian. Ada hok jenis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kaya lagu ni. Ada orang Samsi, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Ya. Samsi zaman jahiliyah. Bila dia masuk Islam, Samsi itu ada kerana Samsi ni adik kakak sekalian. Benda semula jadi fitrah manusia. Fitrah manusia. Lanung Allah Samsi gedebek. Tapi bila dia berubah, perangai lanung dia tu ada. Sebab apa? Hak tu ciptaan Allah. Cuma Allah naknya bila kita ni jenis orang gedebek, cara mana kita nak guna gedebek kita ni untuk Islam? Nak balah, nak perang, nak bunuh orang. Selagi adik kakak atas dunia ni ada bumi Palestin pergi. Kalau kita pergi berjual situ, masuk syurga. Tapi kalau kita duduk balah dalam kapur ya, masuk dengan kau, jangan tembik. Tak tentu pasal kita begini. Kita guna gedebek kita ni tak kena. Hak Tuhan marah. Patut paling sedih sekali gak orang ni kadang-kadang beken. Beken dengan siapa? Dengan bini. Allah dengan bini ya. No. Tak boleh lepas kupah tapak. Tubik di rumah nak kau apa? Allah duka cita. Adik kakak sahabat Nabi Sayyidina Umar. Kalau kita tengok dalam sejarah Sayyidina Umar ni kan, ada satu kisah. Seorang sahabat, bini dia ni berhim ngepek. Bangun pagi tu cengek ngepek. Dekat nak gorik ni orang boleh kenal. Kalau dekat nak gorik ni kan, dia cocang orang sebelah rumah kata dekat nak masuk gorik dah tu. Kak nak masuk gorik Allah. Abo ingat dulu kampung abo dulu Keladi ada seorang tu dekat nak gorik kat baloh lelaki macam-macam ngamuk dia apa dia sopoh. Kita dengar dak apa nata dia kata. Jadi orang kampung kata bunyi natan nak masuk gorik. Baikkan tu gak luar nak apa? Maknanya kita guna beken kita tak kena ke tempat. Guna beken ikut nafsu. Sepatutnya kita guna beken kita tu untuk Islam. Orang kata uduh kau Islam kita pergi nyok-nyok. Gua nak mu kata gapo sana. Bagus jolo. Ni dok beken dengan bini. Dayu. Sini kapur rimah. Rima pun dia tak marah ke bini dia. Jangan jadi orang pun tak marah ke bini. Rima, beken-beken dia tu. Tengok tu hewan comel. Beken rima. Dengan bini dia molek. Dia beken dengan orang lain. Orang lain janganlah. Dengan bini molek. Dengan anak dia molek. Jadi biar kita tu. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala para hadirin sekalian, dia buat comel. Kehidupan kita manusia ni ada contoh tauladan. Sayyidina Umar, gedebek dia. Bila dia masuk Islam, dia guna gedebek dia ni, dia guna untuk Islam. Nabi royak, "Wahai Umar, salah seorang daripada ahli syurga." Orang ada harta, salah seorang daripada ahli syurga. Belah mana dia buat harta dia? Ni kita kena mengajilah. Seorang-seorang 10 orang yang dikhabarkan mubasyiruna bil jannah, khabar gembira, dia ni ahli syurga. Kita kena ngaji tu lah mana. Allah buat 10 orang adik kakak sifat dia berbeza belaka. Ada hak gedebek, ada hak kaya. Ada hak jenis Sayyidina Abu Bakar baca Quran teriak lalu. Tak dia dengar, dia dengar Quran dia teriak. Hati dia terlalu lembut. Belah mana dia nak buat hati lembut dia ni supaya dia ni masuk syurga. Jadi hak tu kita kena ngaji. Pokoknya para hadirin, adik kakak sekalian, amal nak sebut kita dengan agama kita ni, kita tak boleh lari. Orang panggil ngelok tak lepas. Sebab tu kita jangan ngelok. Kita ngelok tak lepas. Kalau lepas pun atas dunia.
kita curi kita buat kita sorang. Kita sorang. Ambil atasnya orang gagel, orang pahwana we dan dia buatnya. Okey, lepas atas dunia. Siapa tua orang tak tahu. Orang tak tahu. Okey, selamat atas dunia. Amo rajin zaman kecil tu. Kecil pun zaman sekolah menengah nakal juga amo. Amo ge pelago kubah orang dalam baru. Amo kerak kubah jatah kan. Kerak tali kan pelago berdelu-delu. Oh, berdelu ada saya kotop soyo sini tu. Lepas tu tangi magi maya gori kita magi atas balas orang. Orang tua pego kubah dah kata celaka dah kata mengatai mana ge kerak tali dah kita buat tak tahu. Amo tak tahu, buat tak tahu. Amo je kerak. Amo balik Mesir tu ada orang hok hidup lagi, amo pergi minta maaf, amo cerita. Sore tu panggil Pak Mak Ipoh kata Pak Mak ingat dah kubah Pak Mak Pero dulu kan. Belago dalam baru. Pak Mak ngepek atas balaso. Dia kata ho. Kata amo ke tali tu. Tapi muka kita ustaz ada balik Mesir gapo dah. Dia nak sokong ke dia suka alamun nakal. Tapi kalau ambo tak pergi minta maaf kepada, okey. Tak ada siapa tahu. Baik. Poh mati lagu mana? Allah Subhanahu wa taala tunjuk belaka. Kita buat gapo atas muka dunia? Kita terima rasuah, kita buya rasuah, kita tipu orang, kita tijok kepala orang, kita buat goto, buat goni. Tambah-tambah dunia moden dah ni. Orang panggil di jabatan pun dia berpolitik sama dia. Cara mana dia nak buat supaya gu dia ni tak naik pangkat. Macam-macam. Okey, kita boleh buat adik kakak. Boleh buat atas dunia. Boleh buat. Kita duduk rumah dah ni. Bini kata, "Abang, dia ada orang bad dah nusuran." Kita kata, "Hari ni katnya buat nak perut." No, buat nak perut bapa lah gini-gini. Bini kata, "Oh, dah tak apalah, dah buat nak perut kan." Kitanya dah buat nak tuai aja. Bukan buat nak perut dah. Tapi dunia ni adik kakak sekalian kita boleh buat. Dan kalau kita mati, lagu mana? Benda ni Allah Subhanahu wa taala dia bongkar semula. Setiap benda hak kita buat ni, faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Kita buat benda baik, Allah akan tunjuk ada balasan. Kita buat benda yang buruk, Allah tunjuk di hari akhirat ada balasan dia. Ada balasan. Sebab itu para hadirin, manusia ni bila dia mati, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa dalam ayat wa makana sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Dia jadi macam orang gila. Manusia ni bila duduk di padang mahsyar, orang yang ada dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, ada dosa hak dia buat ni dosa orang tak tahu. Bila mari hari akhirat kan, orang semua sekali tahu dosa dia, dan dia pun tahu bahawa Allah sudah dah. Hari ni orang tahu belaka, Nabi tahu, orang kapun dia tahu, orang tu tahu, orang ni tahu, dia jadi orang gila. Allah kata dia tidak gila. Bamahum bisukara, mereka ini tidak gila. Tapi walakinna azaballahi syadid, dia tahu dah dosa dia banyak, dia akan dihukum oleh Allah, dia akan dimasuk oleh Allah dalam neraka Allah. Lalu dia jadi orang gila. Nak buat lagu mana? Capa hak tu tak kena, jumpa orang tu tak kena, jumpa orang ni tak kena. Bahkan Allah mengazab manusia di pada mahsyar ni adik kakak sekalian. Manusia ni kan, mula-mula sekali bila dia jadi orang gila, nak cari, dia kata nak cari siapa lah, nak cari siapa. Akan ada malaikat ajar dia. Malaikat kata mungkin carilah Nabi Adam AS. Dia hongga pergi cari Nabi Adam AS, memakai masa 1000 tahun. Jumpa Nabi Adam, ceritalah dia ni gini. Tu Nabi Adam kata, aku tak boleh, mu ni bukan umat aku, bukan zaman aku.
Demu ni deraka pada Allah ni bapa gen-gen marah kepada Nabi Adam. Nabi Adam kita mau cari Nabi lain. Malaikat pun royak pula pergi cari Nabi sekian. Antara Nabi kau Nabi ni 1000 tahun. Allah tu gak dia dengar tak tahu makan minum mana pergi cari. Akhir sekali tak ada seorang hamba Nabi yang boleh bagi syafaat kepada dia. Masuk neraka juga. Tu jadi orang gila tu. Ikut orang tunjuk waktu tu. Supaya kita lah kalau dah kita parut dah wal iazubillah kita sakit ke. No, sakit parut. Ikut orang tunjuk orang kata pergi hospital, orang pergi hospital tak siap balik, orang kata bomo dia bomo. Orang kata go tumbak go ni dia bomo belaka. Pasal apa? Bila kita kafir hari akhirat para hadirin, bila seorang manusia ni dia kafir, dia akan buat apa saja yang diajar. Tak mahu pula malaikat ajar. Malaikat ajar ni apa malaikat ajar lagu tu? Sebab Allah nak ragging dia, Allah nak ajar dia. Macam kisah Nabi kita tengok waktu Isra' dan Mi'raj. Kisah ada sekumpulan daripada wanita duduk dalam neraka. Wal iazubillah. Duduk dalam neraka. Merau tu acul lembu habis tumbuh balik kulit, tumbuh balik daging, merau pula. Akhir sekali malaikat mari ajar. Malaikat kata, wahai ibu, tidakkah mu ni ada anak kecil yang mati? Anak kecil mati. Yo, dia kata ada. Tu mintalah dengan anak supaya anak ni beri syafaat kepada ibu hak mati. Ibu yang berdosa, ibu yang duduk dalam neraka, anak boleh bagi syafaat. Sebab di antara syafaat selain daripada Nabi ni, dia ada beberapa syafaat. Antaranya anak kecil. Kita mati anak kecil kan, sedih tu sedih lah. Tapi ada syafaat besar. Kata malaikat, mau minta lah dengan anak. Dia kata jolo sungguh. Dia suruh tegak malaikat merayu kepada malaikat nak jumpa dengan anak dia mati kecil. Malaikat je aja. Dia nak pergi panggil anak, adik kakak sekalian, panggil anak dia ni mari tepi dia, lalu dia merayu kepada anak dia. Dia kata, wahai anakku, aku mengandungmu 9 bulan. Waktu mengandung susah. Aku menderita begini, nak tidur kadang-kadang malam tak boleh, kadang-kadang orang jenis mabuk, orang jenis dia mabuk negak. Yalah, kita ada bini belakang dengan mah tu. Setengah hak mabuk dekat macam-macam nak senyum getah. Nak kata buat anak tu lelaki dia bodoh pergi cari wang getah hak balik. Dia pun kenyek-kenyek, dia senyum. Allah dia kata puas senyum wang getah tu. Minyak wangi belana tak senyum. Nak kata buat anak. Lepas tu nak makan pula dia Allah, nak makan buah durian bukan musim durian. Nana tu lelaki. Tak boleh makan, nasi tak makan, lagi tak boleh buah durian. Baik, tak apalah. Allah buat mari anak kecil. Dia kata, ya Allah, aku dulu mengandung kemung, waktu mengedar nak makan gotu-goni, susahnya aku gini-gini. Beranak pula, bila beranak sakit, dia kata separuh nyawa. Macam-macam dia mengadukan anak dia. Aku berperum, tak bui lalak seko ingat apa aku jaga. Wahai anakku, kesialah pada aku ni duduk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, mu duduk dalam syurga. Gunalah syafaatmu untuk buat tubik ibu. Adik kakak, siapa ajar malaikat? Anak jawab guna. Anak jawab kalau kita baca hadis. Allahu akbar. Anak kata, wahai ibu, mu deraka pada Allah, pada mukamu mu duduklah sini kerana mu syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat orang yang syirik pada Allah tak boleh syafaat. Syirik, tak yakin Tuhan, tak yakin kepada hukum Allah. Dah sebut Islam gak mula dia jebel. Mai Islam. Mai Islam. Kau tu gani Islam, kau tu gani Islam. Dah. Perhatikan, orang yang syirik ni dia tak boleh syafaat, dia tak boleh segala-galanya dia tak boleh. Seorang ibu ni kerana dia syirik pada Allah, anak dia ni baru tunjuk pada mukamu. Sebab hari akhirat dia bukan macam dunia. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Allah Subhanahu wa taala dia buat perasaan dalam hati manusia.
perasaan kita sia, do Allah buat. Kita kata uduh kepada mak kita sebab kita puas hati. Sebab kita duduk dalam syurga. Dah. Wal-iyazubillah. Katakanlah pok kita duduk dalam neraka. Ataupun pok duduk dalam syurga, anak duduk dalam neraka. Pok dia mari. Padai muka mu. Tolong sangat tak dengar raja atas dunia tu. Ha, duduk sini. Anak duduk dalam syurga, dia mari. Dia tunjuk atas muka pok dia. Pok mu dia kata. Tolong bahasa apa ni tak ada dengan tua. Tolong. Orang duduk maya garik, duduk maya haji. Pada muka, duduk sini dia kata, duduk sini. Pasal apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Allah tarik perasaan dalam hati manusia daripada kita atas dunia kan kita kesia, tengok orang tua kesia, tengok anak kita kesia, tengok pok kita kesia. Hari akhirat Allah tarik, dia masuk perasaan lain. Kita puas hati kalau kita tunjuk atas muka pok kita kerana dia derhaka pada Allah. Sebab apa? Supaya orang yang derhaka kepada Allah, Allah azab dia zahir dan batin. Zahirnya bakar di api, batin dia, hati dia terbakar, hangus. Kenapa? Agak ku anak-anak mari tunjuk atas muka. Lepas tu ajar pula siapa? Malaikat ajar. Menjumpa lagi anak, mari anak perok kena. Adik kakak, ni dia hari akhirat. Sebab tu kita ni, siapa saja kita atas dunia, kita kena mikir bagian ni. Jangan kita duduk buat orang panggil ikut dai, ikut pandai kita, jangan. Kita orang panggil biar kita ni kena kita mikir atas dunia. Pasal apa? Adik kakak, ingatlah atas dunia ni sementara. Sementara aja. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Orang mati 80 tahun ni kohojaran dalam ni. 90 tutup berapa nak bunyi. Dulu ramai lagi orang umur 100 tahun, orang ni 110 tahun baru mati ramai. Lah ni kau tak ada. Bila kita tahu bahawa kita semata atas muka dunia, hak lamanya dalam kubur, pada mahsyar, duduk dalam syurga ataupun neraka sampai bila-bila. Barulah kena kita mikir. Kita nak mikir, nak jaga hak 60 tahun, 70 tahun ke? Ataupun kita nak jaga hak juta-juta bilion tahun? Kita kena mikir situ. Jangan kita hidup kita ni kita kira ikut dah gitu je. Adik kakak, para hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah malam ni nya mengucap ribuan terima kasih kerana sudi jemput anda hamba mari surah ni. Dan untuk maklumat kepada semua, peruntukan untuk beki surah ni telah diluluskan 50,000. 50,000 boleh. Cumanya ada dua kena buat. Yang pertama sekali kena buat surat kepada majlis agama, buat permohonan dengan dia. Yang keduanya status tanah. Kalau wakaf biar ada surat supuh, dia kena ada hitam putih. Barulah peruntukan tu boleh. Peruntukan dulu dah, insya-Allah tak lama lagi dia akan sampai lah. Hamba rasa tak lepas bulan dah. Dia akan turun mari, bolehlah beki surah kita ni nak buat depan sikit biar boleh 2-3 soft lagi dah. Jadi 50,000 tu cukup lah. InsyaAllah comel tu boleh tambah orang lain nak buat tanda, nak buat gapo. Alhamdulillah. Dan hamba pun rasa bangga sebab kebetulan wallahualam bapa tahu dia pasir putih ni adik kakak sekalian, peruntukan daripada pusat hak turun hak urah-urah ni paling banyak seluruh negara. Pasir putih nombor 1. Pasir putih nombor 1. Setakat ni hak mau minta tu boleh berlaku. Nak buat pagar kubur, buat tak sorak sains boleh. Orang lain minta tak boleh. Tak boleh. Hak paling banyak pun boleh separuh. Kalau ada 10 dia boleh 5. Hamba ni akak 10, lepas 10. Akak 20, permohonan lepas 20. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Mungkin kerana adik kakak duduk kita pakai doa apa semua sekali tu berkali. Orang pakai lembut hati. Perdana Menteri sendiri ke siapa ke lembut hati dengan pasir putih. Bukan pasir lagi putih lagi ni. Dia lain lah, insya-Allah. Jadi kita syukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hamba harap insya-Allah kita beki cepat-cepat bila sampai peruntukan ni, dan kita buat program sekali lagi.
Anda sudah kena melih ilmu ya. InsyaAllah bergurau tu. Jadi ambo ucap terima kasih belakalah, dan ambo nak bukti setakat itulah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kelemahan dan kejahilan ambo sendiri. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna fahma, Allahumma zidna rizqan halalan thayyiban. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.